Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan yang biasa mengikuti saya dalam TikTok pilihan Dr. Zubaidi, TikTok eShop Dr. Zubaidi, IG maupun FB. Saya hari ini ingin berkongsikan tentang beberapa kesan yang biasa dialami bagi mereka yang baru memulakan diet IF. Selalunya kita dapati orang yang melakukan diet IF ni, jika dia dah biasa melakukannya, ataupun orang yang dah biasa melakukan puasa sunat, puasa syar'i, jadi perkara-perkara ni selalunya jarang berlaku. Jadi ia bukannya berkaitan dengan IF tu sendiri, tetapi cara kita mengalami perubahan ketika kita menukar jarak waktu pemakanan. Ini yang kadang-kadang orang give up, orang takut. Tapi kesan IF ni dia tidak permanent, dia sementara saja. Dia ibarat sebagai contoh kanak-kanak yang dilatih untuk berpuasa kan, nanti waktu tengah hari, waktu petang dia akan mengadulah lapar, pening kepala, penat, letih, apa lagi kan, kram lah dan sebagainya lah. Tetapi apabila mereka telah biasa melakukannya, mungkin dah masuk 2 minggu, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dah tak ada lagi. Begitu juga dengan diet IF. Apabila kita menjarakkan pemakanan kita mungkin lebih daripada 6 jam, selalu dah 6 jam ni kita dah rasa lapar, kita dah mencari makanan. Ni normalisasi di zaman moden ni. Kalau zaman dulu, zaman mungkin zaman datuk nenek kita tu, benda tu tidak berlaku. Kenapa? Kerana memang mereka, orang cakap tu, menjarakkan pemakanan, makanan pun susah untuk disediakan. Sebagai contoh, nak makan, nak bersekapan, saya masih ingat lagi masa kecil, nenek saya terpaksa pergi ke belakang rumah. Dia ada kebun kecil di belakangnya, terpaksa menarik ubi daripada pokok dia, daripada ni lah, batang ubi tu, pokok dia tu, kemudian kita paksa dibersihkan, direbus pun tunggu lebih kurang berapa, setengah jam. Kemudian sambil tu buatlah sikit sambal belacan ke sambal tumis ke untuk makan lagi. Lepas tu air terpaksa disediakan. Jadi bukan mudah. Itulah normalisasi pada zaman dulu. Jadi mereka dah biasa, dah tak ada masalah untuk menjarakkan makanan. Tetapi kita hari ni, bila lapar je, air dah terhidang. Dengan mudah kita menyediakan air sebagai contoh untuk minuman kita. Kita dah boleh beli kuih-kuih kita, ada yang cakap tu yang frozen dan sebagainya, mudah untuk kita sediakan. Jadi menjadi normalisasi pula pada zaman sekarang ni, kita makan mungkin 2-3 jam sekali kan. Jadi apabila kita menjarakkan pemakanan, antara yang kita akan rasa ialah, pertama, rasa lapar lah. Of course, selepas 6 jam tu memang kita akan rasa lapar. Tetapi dia jangan risau, rasa lapar ni hanya memberitahu tubuh kita bahawa kita kena cari makanan. Tenaga dalam tubuh kita dah semakin menurun. Namun lemak-lemak dalam badan kita ni lah, dia akan membakar dan menghasilkan tenaga alternatif. Jadi bila kita menjarakkan makanan, dia akan mengurangkan lemak-lemak dalam badan, dan juga dia akan meningkatkan tenaga dalam tubuh kita. Bila dah bakar, dia akan meningkatkan tenaga kita secara yang lebih lama lagi. Berbanding sebagai tu kita makan karbohidrat, makan sekejap, gula naik, lepas tu digunakan dengan cepat, terus hilang, lapar lagi. Sementara orang yang menjarakkan pemakanan atau berpuasa, lemak-lemak yang dibakar ni memberikan tenaga yang lebih sustainable ataupun bertahan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa berlaku kadang-kadang dia rasa loya, muntah, pening. Ini pun biasa berlaku apabila mereka kurang minum. Sebab tu dalam diet IF ni, memang antara perkara yang kita galakkan adalah kena minum air yang secukupnya, sekurang-kurangnya 2 liter, 2,5 liter. Jangan terlalu banyak, kerana kalau jika kencing terlalu banyak, dia akan menyebabkan kita mengalami hyponatremia. Yang tu sangat bahaya tu.
Okey, yang seterusnya, masalah yang biasa berlaku adalah kram. Kadang-kadang apabila kita melakukan diet IF ni, sungguh pun kita dah minta buat minum air, mengalami kram. Ini pun disebabkan oleh kekurangan garam dalam tubuh kita, berkemungkinan disebabkan kita kekurangan minum air. Jadi tuan-tuan, puan-puan kena carilah satu botol air, bekas air, yang berukuran 2 liter untuk diisi dan dihabiskan sepanjang hari. Okey, bagi mengelakkannya, bagi mengelakkan masak-masak ni, saya mencadangkanlah, sebagai contoh, tuan-tuan perempuan ambil satu cubit garam Himalaya, campurkan ke dalam satu botol air, lepas tu minum sepanjang hari. Jadi dia akan membekalkan tenaga pada kita, disebabkan kita dah, orang cakap tu, dah kurang makan ya. Jadi dalam makanan kita pun ada garam yang dibekalkan, terutama daripada sayuran dan mungkin juga garam-garam tambahan yang kita ketika kita masak. Jadi dengan adanya garam Himalaya, kenapa garam Himalaya? Dia ada sedikit lah tahap potasium yang lebih tinggi, yang mana bagus untuk tubuh kita, dan juga garam magnesium. Selain daripada itu, saya juga tuan-tuan menggalakkan tuan-tuan mengambil minyak zaitun atau minyak kelapa di sepanjang buat diet IF ni. Dia bagus untuk tubuh kita. Jangan risau, dia tidak mengganggu diet IF, sebab diet IF ni lebih kepada fokus kita kepada karbohidrat. Karbohidrat akan meningkatkan insulin. Tetapi kalau sebagai contoh kita mengambil minyak, dia bagus bagi tubuh kita. Selain daripada dia membekalkan tenaga, dia akan menggalakkan pengeluaran glukagon, yang mana dia akan membakar lebih banyak lemak. Kalau ambil protein, kita tak galakkan, sebab protein ni juga dia akan meningkatkan insulin secara tidak langsung. Jadi ada peningkatan sikit lah tahap insulin dalam tubuh, walaupun tidak setinggi pengambilan karbohidrat. Jadi protein kita kurangkan. Jadi bagi tuan-tuan perempuan yang mengamalkan diet IF, boleh mendapatkan minyak zaitun Olive, minyak zaitun OPU, minyak zaitun untuk masakan dalam beg kuning ni. Jadi dengan tekan, insya-Allah penghantaran dalam masa 2-3 hari waktu bekerja. Terima kasih.